Okey, inilah chainsaw yang digunakan untuk potong pokok yang bukanlah branded sangat. Yang cak ayam lah, asal ada lah. Harga dia pun tak mahal sangat. Kalau awak beli yang jenis yang branded tu, awak boleh dapat satu, tapi kalau awak beli ni awak boleh dapat empat. Ratio dia banyak lah, 1/4 lah. Biasa je harga dia. Dia ni ada saiz dia kat sini. Dia ada 16, 18, 20. Yang ni tu hari beli yang 20 inches. Jadi kalau nak pakai yang 16 ni, potong saja kat dia ni line garisan ni potong saja. Kalau nak pakai 18, potong saja. Yang 20 tak payah potong. Ni adalah dia punya cover nak tengok di dalam ni cover dia. Dalam ni macam nilah. Dia. Okey. Okey, so chainsaw ni dia tak samalah dengan chainsaw yang mahal tu. Yang mahal, kalau awak beli yang mahal tu, dia memang baguslah, macam brand-brand Jerman ni kan. Ini siap tulis chainsaw tapi Germany. Biasa je tu. Tengok dia punya quality produk pun macam ni je, biasa-biasa je. Ni pada bahagian tepi dia, pada bahagian bawah dia. Harga dia kalau dekat online ni dalam 230, masuk penghantaran lebih kurang dalam 250 lah. Macam tu lah. Inilah secara fizikalnya chainsaw ni. Dia agak berat sikit lah. Berat sikit. Tapi boleh lah. Kalau nak pakai kapak tu, nak potong pokok tu, susah sikit. Kalau pakai yang ni, adalah kelebihan dia. Senang lah. Isi minyak. Itu kita terus boleh gunakan. Okey, seadanya chainsaw ni. Tengok dalam gambar bukan main. Start boleh brand original Steel dia, tak salah. Steel Shield. Saya tak ingat lah. Saya pun bukannya seorang yang kerja potong pokok ni. Just suka-suka je nak beli benda ni sebab adalah sikit projek kat kampung nak potong pokok kecil-kecil kan. Jadi harga dia pun munasabah lah. Sebab kalau nak panggil orang potong pokok pun mahal tau. Kalau tak percaya nak panggil lah orang potong pokok, berapa dia orang charge. Jadi tapi tak apa lah, itu rezeki dia masing-masing kan. Tapi cuma nak bagi tahu ni, saya tak mampu nak bayar. Jadi saya beli yang ni je lah. Dapat potong sikit-sikit pun dah okey lah. Tapi potong pokok ni ada banyak disiplin dia. Kalau awak tak potong pokok betul-betul, nanti pokok tu kena kat kita balik. Saya tak berani nak potong pokok yang terlalu besar-besar sangat ni, sebab memang tak ada pengalaman. Just pokok kecil-kecil lah. Besar lengan budak darjah 5, darjah 6 tu lah berani lah. Tapi kalau besar-besar saya pun tak berani. Okey, kalau anda explore kat mana-mana saluran lah, YouTube ke Google ke, nanti anda akan dapati kan, yang chainsaw ni ada satu penyakit tau. Bukan penyakit, ada satu masalah pada chainsaw ni. Chainsaw ni dia adalah satu alat nak potong pokok yang boleh bermasalah. Bukan segi dia nak potong pokok tu, problem yang paling besar adalah cara nak start dia ni. Nak start chainsaw ni. Nak start chainsaw ni, dia ada cara dia. Ada orang dia akan tunjuk macam-macam cara lah. Macam ni, macam ni, macam ni. Kalau anda search dekat dalam YouTube, kalau anda tengok yang Mak Saleh pun ada cara dia. Macam ni, macam ni, macam ni. Tapi apa yang saya nak terangkan kat sini ialah, chainsaw ni dia agak sukar untuk restart kalau tak tahu cara dia. Sebab chainsaw ni, teknologi ataupun dia punya structure ataupun secara sistem carburetor dia bekerja tak sama dengan carburetor motosikal motosikal ke enjin biasa ni lah. Dia tak sama. Sebab kalau awak tengok carburetor dia 4 segi tau. Dia direct punya carburetor. Dia tak ada macam takungan minyak yang banyak-banyak, tak ada. Dia terus je carburetor dia. Jadi sistem carburetor dia tu agak berbeza dengan kebanyakan carburetor yang kita gunakan untuk mesin-mesin ni. Jadi carburetor chainsaw ni, dia ni special dia kan. Kalau awak tengok kat sini kan, apabila chainsaw tu digunakan, sometimes kita nak dia dalam keadaan mengereng macam ni kan. Macam ni pun chainsaw engine ni tak mati. Sometimes kita nak condong dan 45 degrees macam ni, chainsaw tak mati. Apatah lagi mendongak ke atas ke, macam ni ke kan. Whatever lah nak buat pun, position macam mana pun, kebanyakan lah chainsaw dia tak boleh mati enjin dia. Bermaksud sistem carburetor dia memang special lah. Kalau awak nak bandingkan dengan motosikal ke apa ke, dia orang pula sistem tu tak boleh nak ni, sistem carburetor tu tak boleh nak berada dalam position terbalik. Contohnya terbalik yang sukar-sukar lah, tak sadar sampai terbalik macam ni, tak adalah terbalik terus kan, tak adalah. Tapi
dalam keadaan sengit-sengit semua kan. Tapi chainsaw boleh buat benda tu. Tapi apa yang berlaku di pada chainsaw ni lah, chainsaw ni bila dia punya carburetor tu teknologi macam tu, dia menyebabkan chainsaw ni susah nak start. Awak boleh try lah sendirilah. Kalau awak beli chainsaw macam ni, awak tengok orang start macam senang, tapi bila nak start kita rasa sakit tangan kita. Sakit tangan kita sebab pada bahagian ni nak tarik ni starter ni. Kalau awak tarik kan starter ni kan, tarik starter ni, sebenarnya dia sangat keras tau. Sebab chainsaw yang biasa-biasa ni, yang bukan branded ni, pada bahagian dalam ni dia tak ada spring yang boleh membantu kepada bergeraknya crankshaft tu dengan mudah. Jadi bila kita tarik, tangan kita balik kena sentap ke bawah. Kena 2-3 kali tarik, anda boleh rasa tangan anda dah macam nak stress lah situ, macam nak melecet pun ada. Kalau tak cari boleh cubalah. Jadi kat sini saya nak tunjukkan lah macam mana cara nak start dia. Ada orang dia tunjukkan dengan macam-macam cara lah, tapi saya pun search balik bagaimana cara nak tarik, nak onkan chainsaw ni, terutama chainsaw yang saya punya ni lah. Kalau chainsaw yang biasa-biasa ni, chainsaw, saya tulis chainsaw padahal dalam gambar tulis semua sini jadi lain. Okey, yang ni dari cara nak start dia, basic dia. Sebab kali pertama saya start chainsaw ni, saya rasa nak buang je sebab memang tak boleh start. Kemudian saya hantar pergi kedai. Sampai kat kedai, dia pergi flush, buka plug kat dalam ni. Dia buka plug bawah ni. Lepas tu dia flush dengan angin sampai keluar macam debu, bukan debu macam sabun. Ni dia buka plug ni. Lepas tu dia flush sampai dia keluar. Lepas tu dia start, flush start. Rupanya dah overflow tersebut akan menyebabkan chainsaw tak boleh start lagi dah. Kalau dah overflow memang tak boleh start. Jadi kalau awak nak charge chainsaw ni, make sure dia punya chainsaw ni pastikan dia betul-betul berada pada posisi start yang betul. Kalau tak boleh start sampai ke sudah lah, pada spark plug tersebut akan menjadi basah dengan minyak kan. Jadi nak flush dia ambil masa yang lama lah. Okay, chainsaw saya ni dah delay tak start semalaman. Semalam dia try agak start. Sebenarnya ini adalah latihan yang ketiga keempat dah saya try lah macam mana nak start chainsaw ni. Sebab maklum sajalah, saya memang tak pernah start chainsaw ni sebelum ni, memang susah sangat kan. Sampai saya tengok dekat dalam YouTube pun macam ni. Lepas tu ada pula chainsaw ni lain brand, lain cara start dia. Yang Mak Saleh tu tunjuk pun sama juga, lain brand, lain cara nak start dia. Jadi ada dia mood pula. Tapi yang pasti kalau nak start, awak belilah chainsaw yang mahal macam steel semua tu. Dia ada 3 position dan cuk dia pun membantu sangatlah untuk nak start chainsaw tu dengan mudah. Okey. Selain itulah, sebelum saya nak meneruskan, nak tunjuk macam mana cara nak start chainsaw ni, antara faktor menyebabkan chainsaw susah nak start adalah kandungan minyak yang salah. Bukan tak gunakan minyak petrol, maksudnya ratio untuk minyak tersebut tak dicampur dengan betul, menyebabkan chainsaw akan jadi susah nak start. Sebab kalau terlalu banyak minyak tuti, chainsaw pun susah nak start. Dia lebih kurang 1/4, 1/5 macam tu lah. Dia ada dia skala, dia ikut pada spek chainsaw tersebut lah. Chainsaw tersebut. Okay, so sekarang ni itulah antara sebab dia tu. Adalah masalah lain seperti carburetor dia sumbat. Tapi yang ni baru lagi ya. Tapi yang saya nak tunjukkan ni dia baru lagi. Kalau tak betul-betul memang susah nak start. Saya ambil masa beberapa hari juga nak study macam mana nak start dia. Okay, so sekarang ni saya nak start chainsaw ni. Okay, saya terangkan dulu ya macam mana nak start chainsaw. Chainsaw ni first kali mesti awak pastikan dia berada pada position on. Kat switch tu ada tulis I, O. I tu adalah on, O tu adalah off. Kebanyakan chainsaw dia punya on dia ke atas. Kalau switch lampu kat rumah dia terbalik, on dia ke bawah macam ni. Kalau switch lampu kat rumah kita kan elektrik tu kan. Okay, jadi chainsaw ni kebanyakannya, tapi tak semestinya ke atas. Tengok betul mana I, mana O. I tu adalah on. Okay, so sekarang ni kita akan naikkan pada O, I dulu. Okay, naikkan pada I. Kemudian kita akan tarik cuk. Cuk dah tarik jangan tarik terlalu kuat. Seadanya lah, jangan sampai tak tarik langsung. Tarik cuk tu. Okay, lepas tu kita akan start chainsaw ni. Mula-mula dia tak akan hidup. Sampai dia akan hidup macam keluarkan bunyi yang macam dah dapat minyak sedikit. Kemudian baru kita masukkan cuk tu ke dalam. Dan kemudian kita akan start. Okay, saya tak akan tunjukkan macam mana cara. Ingat lagi sekali lepas tarik cuk, saya akan start. Lepas saya start, dia akan keluarkan bunyi macam nak hidup.
Sekali saja akan keluarkan syarat tu. Lepas syarat tu keluar, jangan tunggu lagi, masukkan cuk ke dalam. Lepas masukkan cuk ke dalam, terus start sehingga dia boleh hidup. Sekarang ni saya tunjukkan. Okey, itulah yang saya dah tunjukkan tadi. Macam mana cara nak startkan chainsaw tu. Lepas tarik cuk, kita start. Dengar bunyi macam nak hidup, tutup cuk dan terus biarkan dia sekejap sampai minyak tersebut naik. Kemudian baru kita boleh rem. Okey, last saya nak sampaikan tentang keselamatan menggunakan chainsaw. Chainsaw ni satu benda yang tajam. Anda kena hati-hati bagaimana nak gunakan chainsaw. Dalam amalan keselamatan, ketika nak gunakan chainsaw, jangan gunakan chainsaw dalam keadaan kita start dia dalam keadaan sambil berdiri. Chainsaw tak boleh buat macam tu. Chainsaw kena pijak kaki macam mana saya tunjuk tadi. Pijak, pegang dan holdkan dulu dia punya mata ni. Tolak dia punya handbrake ni ke depan. Kalau ke depan tu maksudnya dia holdkan handbrake, bukan handbrake chain ni ataupun rantai ni tak boleh nak pusing. Bila nak gunakan baru tarik handbrake dia, baru releasekan dia punya rantai ke belakang macam tu. Jadi dengan cara tersebut chainsaw tak boleh terus berpusing lah mata dia. Dia ada safety lah. Manakala yang mula-mula tadi tu yang saya terangkan tu, kalau awak start awaknya chainsaw dalam keadaan berdiri, dikhawatiri tangan awak terlepas, chainsaw pun kena pada badan awak. Sangat bahaya. Dia kena parking macam ni. Cara nak start chainsaw. Okay, next. Pada chainsaw ni dia ada minyak. Minyak yang digunakan untuk meminyakkan rantai. Jadi minyak tersebut ada dua. Kat sini ini adalah minyak petrol yang telah dicampurkan dengan minyak tuti. Manakala minyak ni adalah minyak rantai. Minyak rantai ni bermaksud rantai ni akan diminyakkan secara automatik, secara dengan sendirinya apabila rantai ni berpusing. Dia minyak kat sini. Jadi biasanya kita akan pakai minyak recycle je. Minyak hitam kereta tu punya enjin yang lama-lama tu kan, letak je. Asalkan rantai ni dapat diminyakkan. Okey. Ada jugalah kes-kes yang saya dapat tahulah daripada abang ipar saya. Abang ipar. Dia kata ada kes kemalangan disebabkan chainsaw ni, rantai ni terbuka, putus. Dia libas kepala. Bahaya leher semua tu kan. Hati-hati sebab rantai ni boleh terputus. Apatah lagi chainsaw macam ni chainsaw yang tak ada brand sangat ni lah, yang biasa-biasa ni awak bayangkanlah. Jadi make sure lah, kalau boleh safety ni kena jaga jangan sampai rantai ni putus disebabkan oleh kecuaian kita, sebab kita tak jaga minyak dia. Minyak dia kena isi. Ada setengah chainsaw kalau minyak dia kering, kalau tak salah saya lah dia akan menyebabkan enjin tak boleh hidup. Enjin tersebut tak boleh nak start. Jadi kena jaga. Next adalah chainsaw ni sendiri. Awak tengok ni, chainsaw saya ni sejak pakai itu tak dan nak ketatkan rantai dia, nak buat dia punya tegangan. Kalau macam ni buat kerja sangat bahaya, sebab dia boleh terlepas daripada dia punya rail tu. Dia punya papan, ada nama dia ni, papan tak ada apa nak saya tak ingat lah, tapi tu macam tu lah. Jadi macam ni bahaya lah. Saya rasa ketegangan dia dalam keadaan baik. Itu adalah 3 tips tentang penjagaan chainsaw. Okey, sekian ini dahulu dari saya tentang apakah chainsaw biasa-biasa dan macam mana cara nak start dia, safety dia macam mana, supaya kalau anda beli chainsaw macam ni anda boleh hidupkan chainsaw ni dengan mudah, taklah sakit-sakit tangan ataupun tension sangat, dah beli tak hidup. Ada banyak cara yang orang lain tunjukkan macam mana nak start. Ini adalah cara dari saya dan beberapa tips tentang keselamatan menggunakan chainsaw. Okey, itu saja. Jumpa lagi.